الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan dan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Dan syukur juga alhamdulillah, terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Majlis Agama yang menyediakan untuk tuan-tuan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Kitab yang ada kat tangan tuan-tuan ni adalah kitab yang serupa kita baca selama ni, cuma cetakan berbeza, penterjemahannya berbeza, penampilan dia pun berbeza. Tapi ini barang free tuan-tuan, ambillah, bawa balik, boleh balik rumah daripada. Tolonglah bawa balik ke rumah, baca sekali. Pasal yang tuan-tuan baca ni bukan majalah gila-gila, bukan majalah ujang, bukan remaja ke apa. Ini kita baca kitab hadis, cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dah bawa balik rumah, bulan depan kalau ada kuliah lagi, tak usah tinggal di rumah. Benda tu jangan tinggal di rumah, bawa mas sekali masa mengaji, baru betul nama dia kita mengaji. Dan memang sangat-sangat berterima kasih kepada Majlis Agama yang menghantar kat tuan-tuan benda ni. Bukan senang tuan-tuan nak mengaji orang sedia kitab, pasal kalau tidak memang tak ada siapa yang ada kitab. Saya mengajar dekat beberapa tempat, memang saya pilih mengajar tafsir Al-Quran, bukan tafsir kitab Injil dah, bukan Taurat, bukan kitab Hindu, bukan kitab Buddha, kitab Al-Quran. Hak tentu dah Quran tu ada di masjid. Tidak? Adakah masjid tak ada Quran? Tak ada kan? Dah tentu dah di masjid tu ada Quran. Kita mengajak baca tafsir, baca ayat Quran. Yang ada tunggu tengok ustaz. Boleh bilangan jari lah yang pergi cari Quran, nak cari terjemahan lagilah kurang. Tidak? Ngangalah tunggu sampai ke sudah. Kalau kata ustaz tu menipu, sampai ke situlah kerja tipu tu lah. Kalau kona kok lain dari Quran tu pun tak ada siapa tahu. Padahal bolehlah bangkit tu ambil Quran ke, kita nak habaq tang mana hukum cara nak baca ke, kuklah nak tanda sikit-sikit. Kalau hak baik sikit, ambil buku terjemahan Al-Quran tu, baca sama, tengok makna-makna ayat yang kita bagi, barulah nama dia mengaji. Tapi macam itulah, dah sekian lama duk melangut lagu itulah. Sandak ke tiang ke, tak sandak angguk. Faham tak faham, tak tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jemaah masjid ni taklah jenis macam tu. Lagipun kita bukan baca Quran, kita baca hadis Nabi. Kitab ni pun dah disediakan. Kalau ada yang rasa macam tak perlu juga, fala haula wala quwwata illa billah. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari itu kita sudah mulakan pada bab yang kedua. Kalau tengok buku ni muka surat 21, bab berkaitan khatam an-nubuwah, tanda kenabian. Kita dah baca hadis yang ke-16 tu, kita juga dah baca hadis yang ke-17. Hadis yang ke-18 ni ikut kita tak baca lagi. Betul kan? Dan malam ni kita baca, bagi banyak, nak bagi perhabis setakat mana yang boleh untuk tajuk-tajuk ni nah. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Abu Mus'ab al-Madani qala haddatsana Yusuf ibn al-Majishun an abihi an Asim ibn Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaithah. Oh, ni kita baca dah hadis ni. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu
yaqulu li Sa'd bin Mu'adh yawma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman. Dan mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Mus'ab Al-Madini, dia berkata mengkhabarkan kepada kami oleh Yusuf bin Al-Majishun daripada bapanya, daripada Asim bin Umar bin Qatadah, daripada neneknya Rumaisah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam jarak yang amat dekat, hingga kan jikalau aku mahu untuk mencium al-khatam, yakni tanda yang ada di antara dua belikatnya, nescaya aku boleh melakukannya kerana terlalu dekat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adh, kepada Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari radhiyallahu anhu, pada hari kematiannya Arasy Ar-Rahman bergoncang kerana kematiannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak kita baca haddatsana hak panjang-panjang tu, itu dipanggil dalam ilmu hadis sebagai sanad. Sanad, hak nama-nama orang tu dia tak masuk dalam terjemah. Hak saya baca tu nak sampai kepada Imam Tirmizi ni, mana dia dapat benda tu? Dia bukan dia minum, dia menung tiba-tiba Nabi muncul dalam dalam mimpi dia ke habaq benda ni, tak. Ataupun ketika dia tengah duduk nak menulis, tiba-tiba Nabi muncul depan mata dia, Nabi habaq benda tu. Dah, bukan macam tu. Ilmu hadis yang para ulama himpunkan kitab-kitab hadis tu, dia bukan main dengan mimpi, dia bukan main Nabi muncul depan mata. Dia main dengan depa menuntut, depa belajar. Depa berguru daripada satu orang ke satu orang ke satu orang. Jadi cerita ni Nabi tu melakukan perkara tu, yang menyaksikannya ialah Rumaisah. Rumaisah tu orang yang berada pada kejadian itu. Rumaisah ini pihabak kepada Asim, cucu dia. Habak kepada Asim, cucu dia. Asim habak kepada Al-Majishun. Al-Majishun habak kepada, tentang boleh baca Jawi kan, boleh baca Arab. Al-Majishun bagi tahu kepada anak dia Yusuf. Dan Yusuf ini habak kepada Abu Mus'ab Al-Madini. Abu Mus'ab Al-Madini lah guru kepada At-Tirmidzi, dia yang habaq ke At-Tirmidzi cerita ni. Yang ni dipanggil sanad. Istilah dia sanad, iaitu senarai orang-orang yang meriwayatkan satu-satu hadis. Jadi ulama hadis bila dapat sanad tu, depa bukan seronok dapat sanad dah. Hak tu hanya orang sehari dua ni je parai lagu tu. Sanad ini digunakan oleh ulama hadis untuk semak dan telitian. Siapa dia manusia yang disebutkan ni? Dia cek tengok siapa dia Abu Mus'ab Al-Madini, tengok latar belakang dia seluruhnya. Tengok pula siapa dia Yusuf, siapa dia Al-Majishun, tengok pula siapa dia Asim. Kemudian baru sampai kepada Rumaisah. Rumaisah ni sahabat Nabi, tak apa dah, yang tu clear. Setiap orang ditelitikan latar belakangnya untuk dipastikan bahawasanya hadis itu betul-betul diyakini dan dipastikan memang Nabi yang sampaikan, ataupun ia berlaku kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kecacatan, maknanya dalam ramai-ramai senarai tadi ada seorang yang disifatkan sebagai pelupa, orang yang tersilap, maka hadis tadi sudah ada keraguan betul ke berlaku kat Nabi ataupun tidak. Di situ ada keraguan. Teliti tentang benda ni. Pasal apa nak kena teliti dan ketat macam ni? Pasal kita bukan cerita pasal sebarangan manusia. Kita bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada batang tubuh Nabi itu ada suri teladan yang baik yang diwajibkan kepada umat Islam untuk ikuti, untuk hayati dan imani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Jadi bukan boleh sembarangan untuk kita cerita. Kalau tak silap Nabi habaq lagu tu, ataupun kita senang-senang nak pergi dakwah, Nabi macam tu, Nabi kata lagu ni selipar Nabi macam tu. Dia bukan boleh senang-senang lagu tu je. Ataupun kita kata nu ramai orang habaq takkan salah kot. Dah, bukan macam tu. Disiplin ulama hadis. Depa teliti sungguh-sungguh siapa yang cerita, baru dia bagi keputusan hak ni boleh terima ataupun tak boleh terima.
Apatah lagi kalau ia berkaitan dengan hukum hakam syarak, halal dan haram, wajib dan harus dan seumpamanya. Nah, baik, hak tu. Kemudian yang Rumaisah tu cerita, Rumaisah kata aku mendengar. Teks itu dipanggil matan. Teks itu dipanggil matan dalam ilmu hadis. Jadi hak matan ni pun para ulama akan meneliti secara sangat teliti, siasat betul-betul supaya tidak ada sebarang keraguan padanya. Kalau dah clear dua-dua sekali, sanad pun okey, bagus, diterima, matannya teks itu pun diterima, barulah ia dikira sebagai hadis yang sahih. Macam tu. Panjang kalau nak cerita tajuk ni tuan-tuan, sekadar nak habang kat tuan-tuan. Nak beritahunya ilmu hadis ni dia bukan sekadar baca kemudian ambil baca karangan kepahaman bahasa Melayu, bukan macam tu. Dia ada seni, setiap patah perkataan. Bahkan kalau ulama hadis, setiap individu yang terbabit itu dikaji dan diteliti, dibentangkan kelebihan-kelebihan mereka ni, ataupun kalau ada kecacatan. Baik, hak itu intro yang tuan-tuan nak kena dapat, mudah-mudahan dapat faham sikit lah. Baik, yang ada dalam hadis ini ceritakan Rumaisah kata yang tanda kenabian itu berada di antara dua belikat Nabi. Dia nampak benda tu ada kat belakang Nabi, nak tunjuk dekatnya dia dengan Nabi, kalau dia cium pun dapat. Fokus hadis ini dalam tajuk kita ni ialah khatamun nabiyyin, khatamun nubuwah tu, tanda cop mohor kenabian itu berada di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu poin dia. Baik, kemudian ditambah lagi dalam matan hadis ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz adalah di antara pemimpin Ansar, pemimpin umat Islam dari kalangan Ansar, orang Madinah, pemimpin Aus, dan termasuk salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga, al-asharatul mubasysyirina bil jannah. Ada 10 orang yang Nabi janjikan, hak ni memang ahli syurga. Salah seorangnya ialah Sa'ad bin Mu'adz. Yang kelah makna yang lain tak dijanjikan, sebenarnya Nabi janjikan juga untuk kita. Nabi pun janji syurga untuk kita. Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam dakhala al-jannah. Barang siapa yang sebut la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui, maka dia masuk syurga. Janji untuk kita juga tu. Lagi Nabi kata, kullu ummati dakhala al-jannah. Dan hadis Bukhari, setiap dari umatku akan masuk syurga. Kita umat Nabi ke? Iyalah kan? Nabi kata setiap dari umatku akan masuk syurga, illa man aba, melainkan yang tak mau. Ada juga rupanya yang tak mau masuk syurga, tapi Nabi bagi jaminan dah, setiap dari umat aku akan masuk syurga, melainkan yang tak mau masuk. Lalu sahabat pun tanya, ada juga jenis manusia macam tu? Semua terfikir, siapa manusia ni sampai tak mau masuk syurga ni? Maka sahabat tanya kat Nabi, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga ni? Nabi kata, wa man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taatkan aku dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang mengingkari aku maka dia tu yang tak mau. Jadi tuan-tuan, senang aja, kita ni semua dikira ahli syurga belaka, melainkan yang tak mau. Nah, baik. Jadi Nabi SAW sebut pada hari kematian Sa'ad bin Mu'adz ini, dan Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin besar di kalangan orang-orang Ansar, dan Nabi bersedih dengan kematiannya. Nabi menyebutkan bahawasanya arasy Allah bergegar pada hari kematiannya. Ini adalah salah satu daripada perkhabaran ghaib yang Nabi sebutkan. Kita tak boleh nak bayang macam mana bentuk arasy Allah Ta'ala, bentuk bagaikan mahligai ke macam apa, tu ada bayanglah yang tu. Itu perkara ghaib, kita tak nampak. Dan arasy Allah Ta'ala ini meliputi seluruh alam kita ni, yang tak boleh nak dibayangkan. Bila Allah Ta'ala kata Allah beristiwa di atas arasy, terima sudahlah. Macam mana rupa, macam mana bentuk arasy Allah nak duduk lagu mana, tu bukan kerja kita.
dan tak boleh disamakan dengan mana-mana makhluk. Tak boleh sama, kelintah pun tak boleh. Terima saja. Jadi arasy Allah Ta'ala ini, kata Nabi, bergegar pada hari kematian Sa'ad bin Mu'adz. Yang ni hadis yang disebutkan di sini. Ada satu lagi hadis yang tuan-tuan selalu dengar tentang arasy yang bergegar, ialah ketika wanita yang minta cerai daripada lelakinya, daripada tok laki dia. Perempuan minta cerai daripada suaminya, tuan-tuan selalu dengar kata bergegar arasy. Hak tu tidak ada hadis yang sahih, hadis itu palsu. Tak ada. Selalu orang bagi gambaran kalau perempuan minta cerai daripada laki dia, nak menunjukkan perkara itu buruk, menunjukkan perkara itu perkara yang tidak disukai, lalu disandarkan kepada bergegar arasy. Sebenarnya hadis itu tak ada yang sahih. Perempuan dia boleh minta cerai daripada suaminya apabila cukup alasan untuk dia minta macam tu. Tak ada masalah apa. Pasal tu dalam hukum perundangan kekeluargaan Islam ada peruntukan bagaimana perempuan nak boleh minta pisah daripada suaminya, ada. Kalau tak boleh minta cerai, tak ada lah tajuk tu kan. Cuma juga ada hadis tentang hadis yang sahih tentang kalau seorang lelaki tu semuanya serba-serbinya okey dan tak ada serta pasal perempuan tu minta cerai, hak tu ada sikit ancaman, tidak cium bau syurga. Hak tu je. Baik, habis kita hadis tu, kita tengok hadis yang berikutnya. Qala al-musannif, haddatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi wa Ali ibn Hujr wa ghair wahid qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammad min walad Ali ibn Abi Talib qala kana Ali إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Kata At-Tirmidzi telah berkata kepada kami Ahmad bin Abdah ad-Dabbi dan Ali bin Hujur dan selain daripada mereka berkata telah mengkhabarkan kepada kami oleh Isa bin Yunus daripada Umar bin Abdullah maula kepada Ghufrah. Dia berkata telah mengkhabarkan kepadaku oleh Ibrahim bin Muhammad dari kalangan anak Ali bin Abi Talib. Katanya adapun Ali apabila ia mensifatkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyebutkan hadis yang panjang dan dia berkata antara dua belikatnya terdapat khatamun nubuwah, tanda cop kenabian, dan baginda adalah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini hadis yang kedua daripada senarai sanad itu tadi yang sampai kepada kita ni, apa yang diceritakan oleh Ali bin Abi Talib, dan yang bagi tahu daripada Ali itu ialah Muhammad bin Ali. Siapa dia Muhammad bin Ali ni, tuan-tuan tahu tak? Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali. Ini salah seorang daripada keturunan Ali bin Abi Talib yang menceritakan. Dia bagi tahu, Ali ceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengkhabarkan, dia ceritakan tentang bentuk dan sifatkan bagaimana Nabi, dia punya tubuh badan, dia punya sifat rupa tubuh dan sebagainya. Baik, hadis itu panjang cerita tentang Nabi. Maka antara banyak-banyak yang disifatkan itu, Ali bagi tahu antara dua bahu, baina katifaihi, mana dekat sebelah belakang tu, antara dua belikat itu ada cop mohor kenabian. Macam hadis-hadis yang sebelum ni kita baca, ada tanda kenabian di antara belikat Nabi satu, dan kata Ali, dan baginda itu adalah penutup bagi segala nabi. Yang ni tuan-tuan, sikit je perkataannya, Nabi adalah penutup, baginda adalah penutup bagi segala nabi. Apa maksudnya?
Maksud dia ni mencakupi hukum dalam perkara akidah dan ibadah. Perkataan ini penutup segala nabi ini adalah perkataan yang datang dengan nas. Quran menggambarkan tentang perkara yang sama. Tidak ada nabi selepas baginda, dan Nabi SAW sendiri mengkhabarkan, bagi tahu kat kita tak ada dah nabi selepas baginda. Quran Quran isyaratkan kepada itu. Nabi terangkan juga benda tu. Separa sahabat seperti Ali dan yang lain-lain pun bagi tahu, yang inilah rasul terakhir, inilah nabi yang terakhir. Baik, bila kata nabi terakhir, tuan-tuan nak kena faham sifir dia apa, dia punya konsep dia. Semua rasul mestilah seorang nabi. Tidak ada rasul melainkan dia juga adalah nabi. Tapi bukan semua nabi akan menjadi rasul. Nampak beza dia kan? Dia ada dua jawatan yang Allah Ta'ala pilih manusia. Manusia pilihan Allah Ta'ala ni ada dua jawatan dia. Yang pertama, dia asasnya dia nabi. Dari kalangan ramai-ramai nabi yang ada tu, ada yang kata 124,000. Wallahu ta'ala a'lam. Tak ada siapa sebenarnya yang boleh bilang, boleh kira nabi ni ada berapa ramai. Yang kata 124,000 tu sekadar cerita, riwayat, yang siapa nak kutip nama sejarah itu, tak ada siapa. Tak ada siapa. Itu gambaran nak begitu ramai. Dan di mana nabi ni, mata ceruk dunia ni ada. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alai. Quran kata sebahagian daripada mereka tu kami ceritakan kepada kamu, dan sebahagian lagi yang lain kami tak ceritakan. Maknanya selain daripada apa yang ada dalam Quran, selain daripada apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita tentang nabi-nabi, ada lagi nabi lain yang Allah kata Allah tak cerita. Jadi kita cukup dengan mengetahui ada nabi lain, tapi kita tak tahu siapa. Tak usah duk mereka kata kawan tu pun nabi, kawan ni pun nabi. Berhenti, tak usah. Hak tu tak ada penting apa. Tidak menambahkan iman dan akidah kita. Tidaklah menguatkan akidah dengan kita pergi jejak nabi-nabi yang tidak disebut oleh Quran dan hadis Nabi. Kita pun cari. Tak usah doang, tak usah buat kajian macam tu. Banyak lagi kajian benda lain kalau nak buat. Baik, jadi nabi ramai. Dalam pada ramai-ramai nabi tu ada rasul. Mana dalam nabi ni kiranya dalam satu tempat mungkin banyak nabi daripada setiap generasi. Dan rasul daripada kalangan nabi itu ada rasul. Allah Ta'ala sebut walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya telah kami bangkitkan bagi setiap umat itu seorang rasul. Rasul dibangkitkan bagi setiap umat. Maka kerana itu para ulama sebahagiannya menyatakan tak ada satu kelompok manusia atas muka dunia ni melainkan telah ada pada mereka rasul. Sama ada mereka tu meninggalkan kesan ataupun tak tinggalkan kesan, itu perkara yang kedua. Yang kita tahu dalam Quran cerita adanya Nabi Musa alaihi salam, yang ikut ajaran dia ialah ajaran Taurat, tapi tak ada siapa dah ikut lah ni, semua pakai rombak belaka. Hak tu yang kita kenal sebagai Yahudi. Nabi Isa alaihi salam diturunkan juga kepada Bani Israel. Pengikut-pengikutnya beriman dengan kitab Injil. Kemudian Injil tu diubah dan direka cipta semua sekali. Maka yang ada kat kita golongan Kristian, bukan kata jadi pengikut, bahkan dia telah mempertuhankan Isa alaihi salam. Banyak lagi. Ada orang kaji ajaran Zoroaster di Iran sana. Iran sampailah ada lagi saki-baki ajaran tu. Hak Syiah duk pegang tu, sebahagian tu ajaran depa tu lah, ajaran kuno. Ada yang mengkaji barangkali kemungkinan Zoroaster itu dah juga nabi dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu semua mungkin. Pasti tak pasti. Ada orang kata Gautama Buddha. Buddha tu kan mungkin dia berkata tu pun nabi juga. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma kalau ikutkan prinsipnya, nabi dia tak akan bawa ajaran yang tak bertuhan. Gautama Buddha tu ajaran dia tak bertuhan kan. Ataupun ajaran tak berlengkap. Demikian dengan Konfusius dan sebagainya, tidak menggambarkan satu syariat yang lengkap. Tapi nak bagi tahu kat tuan-tuan, kalau kata ada tak mungkin tanah Melayu kita ni ada nabi? Wallahu a'lam. Sebelum tu ada tak mungkin ada tempat-tempat yang belakang ni mungkin ada nabi? Yang tu kita tak tahu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, Nabi ceritakan bangkit di hari kiamat nanti
para nabi, para rasul ini ada yang bangkit dengan pengikut beberapa orang, ada yang bangkit dengan pengikut 3 orang, hak bangkit dengan pengikut 2 orang, dan ada nabi yang bangkit tak ada siapa pengikut dia. Jadi tak heran kalau kita kata satu-satu kaum itu pernah satu ketika dulu ada nabi tapi tak ada siapa yang beriman yang ikut dia. Kalau kita nak kira siapa? Nabi Nuh alaihi salam kan, 950 tahun dia berdakwah, 80 orang saja yang ikut. Boleh bilang hak main masjid kita pun hari Jumaat lah kan, lebih daripada tu. Tapi Nabi Nuh dakwah 950 tahun, 80 orang ikut. Padan kena terlangar banjir pun, banjir besar. Sabarnya Nabi Nuh 950 tahun menyeru kepada agama. Itu yang kata ulul azmi. Baik. Jadi bila Nabi itu sebagainya ada Rasul, bila disebut sebagai khatamun nabiyyin, penutup kepada segala Nabi, otomatik ia juga merupakan penutup bagi segala Rasul. Tak boleh ada siapa-siapa yang mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah penutup Nabi, tapi saya Rasul. Dia kata, melainkan mak dia bagi nama dia Rasul, cerita lain lah kan. Kalau dia mengaku dia jadi Rasul juga, utusan Allah Ta'ala, maka orang yang macam ini dihukumkan kafir dengan sepakat para ulama. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, golongan yang macam ini dibunuh tanpa dia minta bertaubat. Orang hak mengaku diri jadi Nabi, hak jadi ni tak payah minta taubat, kerat terus kepala. Pasal dia termasuk dalam ma'lum minad din bid darurah, satu benda yang sangat basic, sangat asas. Nabi tak ada dah. Yang ada ialah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Hak tu ada Nabi sebutkan al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris ada, tapi bukan nabi, bukan rasul. Jadi bila dikatakan khatamun nabiyyin, maknanya hak di penutup, seal, pintu wahyu tak turun dah lepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa yang boleh kata dia dapat wahyu baru, dapat ajaran baru, dapat akidah baru, syariat baru, tak ada. Habis dah takat mana yang ada dalam Quran dan apa yang diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu cerita dia. Dan Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam peristiwa Hajjatul Wada', peristiwa haji perpisahan pada 9 Zulhijjah, tahun terakhir, satu-satunya haji yang Nabi buat lah selang 3 bulan Nabi wafat. Zulhijjah, lepas Zulhijjah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal tu, 12 Rabiul Awal tu Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. 4 bulan sebelum Nabi wafat, Allah Ta'ala turunkan wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Sempurnakan maksudnya apa? Tak ada dah lagi apa nak pergi reka, pergi cari benda lain. Hak duk ada tu sempurna dah. Jangan pergi cari yang lain, jangan pergi tukuk tambah sendiri, pasal duk ada tu sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku lengkapkan nikmatku ke atasmu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah redha Islam sebagai jalan hidup. Hak tu selepas 4 bulan itu, dalam tempoh 4 bulan tu hanya beberapa wahyu yang turun, antaranya ayat riba, ada beberapa, tapi tak banyak dah yang berkaitan dengan hukum hakam syarak. Pasal Nabi dah penghujung last, tak ada dah. Maka agama yang kita bawa ialah agama yang ada dalam Quran dan apa yang Nabi bawa. Lain daripada itu kita tak boleh nak suka-suka hati mendakwa itulah agama, tak boleh. Melainkan kalau kita rasa tak berapa yakin Nabi ni penutup, ada lagi kot Nabi lain yang dapat wahyu sama, yang boleh habaq kat kita benda baru. Kalau ada yang percaya macam tu, tutup cerita, tak payah bincang apa dah. Nah, baik, itu hadisnya. Hadis yang berikut, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر
al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'at. Telah berkata kepada kami, ini kata At-Tirmidzi, Muhammad bin Bashar dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Asim, dia berkata, telah berkata kepada kami Azrah bin Sabit, dia berkata, telah memberitahu aku Ilba bin Ahmar al-Yashkuri, dia berkata, telah memberitahu aku Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, hampirkanlah diriku denganku, mari dekat aku, maksudnya. Lalu baginda memegang belakangku, mengusap belakangku, maka aku pun mengusap belakang baginda, maka jari jemariku mengenai al-khatam. Aku pun bertanya, apakah al-khatam itu? Jawab Abu Zaid, himpunan rambut, himpunan bulu-bulu. Kalau kita nak sebutkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang berikut ni yang kita baca ialah daripada Ilba bin Ahmar al-Yashkuri. Gelaran dia adalah Abu Zaid. Gelaran dia ialah Abu Zaid. Oh, silap ni, terjemah ni salah. Dia kata qala haddatsani Abu Zaid Amru bin Akhtab ni Abu Zaid. Ilba dia cerita kepada kita. Ilba kata Abu Zaid ni Amru bin Akhtab bagi tahu, hak ni cerita yang mengalami ni ialah Abu Zaid. Nabi suruh Abu Zaid mai dekat dengan Nabi. Lalu bila mai dekat, Nabi pergi usap belakang dia, dia pun usap belakang Nabi. Bila dia usap belakang Nabi, dia rasa ada benda. Benda tu apa? Yang tanya tu ialah Ilba tadi. Ilba tanya kat Abu Zaid, benda apa khatam tu? Hak kata tanda Nabi tu apa dia? Maka Abu Zaid kata, dia ada macam gumpalan, ada himpun bulu-bulu yang merimpun di tengah tu. Itu dia yang dipanggil cop kenabian. Cop kenabian, benda tu hanya ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk celah antara dua belikat baginda. Kalau kita pergi jumpa tiba-tiba ada orang nampak serupa ada benda macam tu, itu bukan Nabi. Tak kira lah kalau ada orang pergi buat plastik surgery ke apa, pergi bebus biji macam tu kat belakang, konon-konon cop mohor kenabian juga. Boleh percaya ke? Tak boleh percaya. Pasal tak ada lah yang kita sebut tadi. Nabi last sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang pegang belakang, betul ya, sama macam dalam hadis, itu bukan Nabi. Itu ialah manusia biasa. Barangkali dia buat plastik surgery ke, dia buat tepek tang tu ke, ataupun memang kebetulan ada ke, tapi dia bukan Nabi. Hadis yang berikutnya, haddatsana Abu Ammar al-Husain ibn Huraith al-Khuzai قال حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم
bikadza wa kadza dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhla faya'mala Salman fihi hatta tut'ima فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Baik, At-Tirmidzi kata, Abu Ammar Al-Husain bin Huraith Al-Khuzai bagi tahu kepada kami, dia berkata, Ali bin Husain bin Waqid memberitahu kepada kami, bapaku telah memberitahu aku. Dia berkata, telah memberitahu kepada aku Abdullah bin Buraidah. Dia berkata, aku mendengar Abi Buraidah berkata, Salman Al-Farisi telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan kedatangannya ke Madinah dengan membawa suatu hidangan mengandungi rutab, iaitu kurma masak yang belum menjadi tamar. Beliau meletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, "Apakah ini wahai Salman?" Beliau menjawab, "Ini adalah sedekah untukmu dan para sahabatmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Angkatlah hidangan ini kerana kami adalah golongan yang tidak makan sedekah." Beliau berkata, maka dia pun mengangkatnya. Keesokan harinya beliau datang lagi dengan hidangan yang sama dengan yang kemarin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa pula ini wahai Salman?" Jawabnya, "Ini adalah hadiah untukmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, "Hulurkanlah tangan." Hulurkan tangan, ini untuk makan. Kemudian Salman melihat al-khatam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau beriman dengan baginda. Salman asalnya adalah milik seorang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membelinya dengan sejumlah dirham. Dan penanaman pohon kurma hingga berbuah. Terjemah macam mana ni? Ala ayyam salahun nakhl. Baik, Rasulullah SAW telah membelinya dengan sejumlah dirham dan penanaman pohon kurma sehingga berbuah. Rasulullah SAW sendiri menanam semua pohon kurma kecuali sepohon saja yang ditanam, bukan di taman ya, ditanam oleh Umar radhiyallahu an. Semua pohon kurma tersebut berbuah pada waktu itu juga kecuali sepohon sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah halnya sepohon kurma ini?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Akulah yang menanamnya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencabutnya dan menanamnya kembali, lalu pokok itu berbuah pada tahun itu juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis panjang ni hak daripada senarai perawi-perawi tadi ni Abi Buraidah. Abi Buraidah ni ialah salah seorang daripada sahabat Nabi. Anak dia kata, pak dia beritahu, Salman Al-Farisi datang ke Madinah. Salman Al-Farisi ini adalah di antara putera orang besar, pembesar di Iran, di Parsi sana tu. Orang-orang kaya, orang ada-ada, kita katakan keturunan bangsawan, keturunan raja apa semua ni. Dalam ramai-ramai daripada tu yang kaya-raya yang berkuasa tu ada manusia yang bernama Salman. Nama dia Salman. Al-Farisi itu nisbah kepada Parsi. Farisi, bukan Paris, Parsi. Pasal dia panggil Salman Al-Farisi. Dia bukan Arab, dia orang Parsi yang lani Iran. Jadi muka putih-putih tu. Segak lah kan muka tu. Salman ini telah keluar, dia hati jiwa dia rasa macam tak tenteram, hidup dalam kemewahan ketika berada di istana Parsi tu. Yang tuan-tuan, Parsi zaman Parsi zaman tu, raja dia Kisra Parsi ni boleh bina istana dinding emas. Punya kaya raya, sangat kaya.
Jadi Salman dia rasa tak selesa dengan kehidupan yang macam tu. Dia keluar mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran dan dia pernah masuk Yahudi, beriman, dia menganut agama Yahudi. Baca kitab Yahudi, rasa ada Nabi akhir zaman nak muncul. Dia tak pasti, dia ngembara lagi. Dia menganut agama Nasara. Dalam kitab Injil pun dia jumpa perkhabaran yang sama. Ada seorang, akan ada Rasul akhir zaman. Dalam dia duduk dengan tu, dalam dia duduk di tempat dia tu, tiba-tiba dia dengar berita kata ada seorang lelaki yang mendakwa menjadi Rasul. Dia duduk tunggu hari. Dan Nabi SAW kemudian dia berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, dia dapat tahu itulah lelaki yang mendakwa menjadi Rasul akhir zaman, lalu ia ditentang dan dilawan oleh kaumnya sendiri, dan Lani berada di Madinah. Dengar-dengar yang tu, Salman siap barang dia datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah dan Salman ini kemudiannya ditangkap jadi hamba dengan orang Yahudi. Dia dah berumur dah masa tu. Perjalanan tu bukan perjalanan 2 hari 3 hari ni, bertahun-tahun dia punya perjalanan tu mencari kebenaran tu Salman. Maka bila dia sampai di Madinah dan dia telah diambil dan dijadikan hamba oleh orang Yahudi, ni nasib tuan-tuan. Seorang gelandangan apakah, orang cekup dia bawa jadi hamba. Nasib nak macam mana kan? Dia tak ada adik-beradik. Jadi suatu hari dia berpeluang, Nabi dah ada di Madinah, Nabi dah hijrah, Nabi dah duduk di Madinah. Maka dia, keinginan dia untuk bertemu dengan Nabi, dia bawa satu dulang rutab. Rutab ni tuan-tuan jenis kurma yang belum kering. Kurma kering tu dipanggil tamar. Kurma yang baru berbuah pokok tu dipanggil nakhlah. Buah tu kalau hijau baru pergi jadi kuning dipanggil balakh. Dia ada nama dia tu. Nama daripada peringkat-peringkat tu ada nama belakang. Sampai kepada yang dah masak tapi lembap, belum kering, hak tu dipanggil rutab. Dan rutab ini ialah kesukaan Nabi SAW. Bila buka puasa, Nabi akan makan dengan memulakan dengan beberapa biji rutab. Kalau rutab tu tak ada, Nabi akan hirup beberapa hirupan daripada air. Hasawatin min ma'. Itu cara Nabi SAW berbuka puasa. Jadi siapa puasa yang esok ke bila ke buka puasa, ingat sunnah Nabi, makan dengan rutab, beberapa biji rutab, dan dengan bilangan ganjil, pasal Nabi sukakan yang ganjil. Kan Nabi kata, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu witir bilangan, dan Allah Ta'ala suka yang witir. Baik, jadi itu rutab. Maknanya kita kalau nak beli tu lah kan, tapi mahal sikit lah banding yang tamar tu. Tamar yang kering tu murah sikit. Jenama apa terpulang lah, apa jenama pun tak apa. Dan yang kata rutab yang kurma yang Nabi makan tu, dia bukan ada satu jenis kurma yang orang Melayu panggil kurma Nabi. Mana ada. Kurma Nabi yang tuan-tuan sebut tu, nama dia ajwah. Nama dia ajwah. Satu dunia ni Melayu je panggil kurma Nabi. Orang lain nama standard dia ialah ajwah. Tapi kerana orang Melayu panggil kurma Nabi, maka pakat-pakat seronoklah orang lain. Oh, orang Melayu ni memang senang nak kena jual. Bila kata sandak kat Nabi, dia boleh up harga tu lebih. Walaupun memang kurma ajwah tu memang lebih, dia punya harga memang lebih mahal daripada kurma yang lain. Tapi bila kata kurma Nabi tu senang daripada goreng lagi. Walaupun kurma sadak macam tu pun dia boleh tekan harga tinggi. Beli jugalah pasal nama kurma Nabi. Hak lain tu macam Nabi tak makan. Padahal hak lain pun Nabi makan juga. Cuma ajwah tu ada special sikit. Ada hadis khas tentang ajwah selain daripada hadis yang lain tentang kurma Madinah. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, tuan-tuan jangan lupa beli kurma Madinah, pasal memang ada fadilat dan kelebihan. Untuk dimakan lah, bukan tayang saja. Makan. Antara kelebihan kurma ajwah ini ialah kalau dimakan, dia akan terlindung daripada terkena racun dan bisa. Makan 7 biji sehari untuk terhindar daripada asam. Dia kata terhindar daripada racun. Itu
bab tu ada kelebihan kurma Madinah. Saya dah satu hari tu masa pergi umrah, duduk di Madinah, nak pergi siap nak balik lah. Memang cadang tak mau beli apa, berat beg, takut berat beg, nak bawa ringan je. Sekali jemaah pun bawa macam-macam, kita nak tumpang tolong pegang hak depa pula kan. Hari tu hari Jumaat. Khutbah Jumaat tu Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Huzaifi dia cerita pasal kurma Madinah, kelebihan hadis-hadis tentang kurma Madinah. Dia bukan macam khutbah kita belilah buah-buahan tempatan, tak syok langsung tajuk tu kan. Tapi Syekh Abdul Rahman Huzaifi ni bila dia cerita betapa banyak hadis Nabi kelebihan makan kurma Madinah. Dengar yang tu tuan-tuan, balik tu buka beg pula, pergi cari balik kurma, beli pula sekilo, kong-kong sekilo, dia habis dah. Pasal fadilat kelebihan kurma. Dan Madinah adalah bumi yang sebenarnya subur dengan pokok kurma. Dia bumi yang subur banding dengan Mekah, tapi tuan-tuan tak boleh bayang dia hijau macam bagi kita. Pasal yang hijau tu pun dah berdebu. Itu Madinah. Jadi Salman ni dia mai jumpa Nabi, dia bawa sudulang tu. Bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perhati yang ni. Nabi tanya kat dia, benda apa ni Salman? Maknanya sebelum tanya tu dah adalah intro dia siapa, nama siapa, mai mana tu ada dah cerita tu. Tak abak lah kat sini. Tapi bila mai haidang tu Nabi tanya kat Salman, ni benda apa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata, ini sedekah bagi kat kamu ya Rasulullah. Dia tak beritahu lagi, sedekah untuk kamu dan juga untuk kawan-kawan kamu. Dia tak beriman lagi masa tu. Tuan-tuan tengok apa respon Nabi. Nabi kata irfa'ha, angkat dia. Nabi tak terima. Dan Nabi terangkan pasal apa? Fa inna la na'kulus sadaqah. Kami tak makan sedekah. Yang ni tuan-tuan adalah pengkhususan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terima sedekah. Tuan-tuan habaklah sedekah jenis apa pun Nabi tak terima. Nak bagi kat Nabi ni sedekah tak ada. Atas nama sedekah Nabi tak terima. Siapa habak? Nabi sendiri beritahu. Jadi kerana itu tuan-tuan, cuba kita fikir betul-betul. Nabi ni tak terima sedekah semasa hayatnya, semasa hidupnya Nabi tak terima sedekah. Demikian juga selepas kewafatannya Nabi tak terima sedekah. Jadi mailah orang dalam radio ke dalam apakah, maka dia kata amalan kita ni kita kena baca Fatihah, pertama sedekahkan kepada Rasul, pada diri sendiri. Dia kata nak sedekah Fatihah pada diri sendiri, pasal apa? Bacalah Quran tu. Dan sedekahkanlah Fatihah kepada Rasulullah. Hak tu adalah bentuk kesalahan. Nak baca Fatihah, baca. Nak baca satu Quran, baca. Tapi yang pigatai sebut nak sedekah kat Nabi tu siapa suruh? Dan adakah dia berfaedah untuk Nabi? Tak ada faedah untuk Nabi. Tidak ada faedah untuk Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi hadiahkan, nak pergi sedekahkan Nabi Quran tu. Pasal apa? Nabi tak terima sedekah. Dah kami tak sedekah Fatihah, kami hadiahkan Nabi Fatihah. Hadiah apa? Hadiah pahala kat Nabi. Ya betul. Cuba kita fikir balik. Tuan-tuan, hadiah pahala kat Nabi. Dah lah tak mau cerita lah, boleh ke hadiah pahala kepada orang mati itu cerita panjang, malas nak bincang lah tajuk tu. Tuan-tuan pilihlah macam mana pun. Tapi tang Nabi tu, tak Nabi, tak mau cerita hal lain. Kalau kata boleh tak kami sedekah pahala pada apa nama, hadiahkan pahala kepada orang mati sekian-sekian. Hak tu cerita tu berkurun dah orang bincang, tak mau tajuk tu, tak mau bincang malam ni. Tapi nak cerita, boleh tak kita nak sedekah Fatihah kita, pahala kita nak bagi kat hadiah kat Nabi. Cuba balik tengok cermin tengok. Balik rumah, pergi tengok kat cermin kita. Kita nak pergi bagi hadiah kat Nabi pahala tu. Sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh syarak. Asasnya yang tu. Syarak tak tunjuk benda yang tu. Pasal apa nak pergi buat benda tu pula? Dia yang keduanya, siapa kita nak pergi hantar pahala kita pergi bagi kat Nabi? Kalau orang kata nu bagi salam, hak bagi salam tu perintah umum Quran, perintah umum Nabi, lain bendanya. Tu doa untuk Nabi, doa tu ada perintah,
Allah Ta'ala Rasul perintahkan untuk kita berdoa agar Nabi mendapat maqamam mahmuda. Maqamam mahmud ni satu maqam yang tinggi di dalam syurga. Hak tu Nabi memang suruh minta doa ke Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Tu doa minta ke Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Beza dengan kita sendiri hak baca Quran tu pun tunggang terbalik, tak berapa nak betul lagi, dengan sangkaan pahala siap-siap dapat dah, pi hantar pula kat Nabi. Itu benda yang sebenarnya kita kena fikir, benda apa yang kita buat untuk mewajarkan ataupun kita nak rasionalkan balik, betul ke selama ni yang kita buat aku dah ikut sampai tak tahu apa. Kena ada orang main jentik sikit, cuba fikir sikit, tuan-tuan balik fikir tengok yang tu. Nah, baik. Yang seterusnya, habis dah hari pertama, kata Salman, aku pun angkatlah benda tu. Dia angkat, esok mai pula bawa benda yang sama bagi kat Nabi SAW. Nabi tanya dia pula, yang ni apa Salman? Salman kata, yang ni hadiah untuk kamu. Bila kata hadiah, Nabi pun panggil para sahabat mamai, ulak tangan seorang sikit. Nabi pun bagikan rutab itu, kurma masak tadi, bagi kat para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Masa duk bagi tu, Salman kata dia nampak pada belakang Nabi tu ada tanda kenabian. Hatu tu yang dia duk tengok, dia tahu dah segala ciri yang duk ada pada manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak mai daripada Mekah, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, terhalau keluar meninggalkan tanah air tempat lahir tu, berdiri berhijrah ke Madinah, disambut oleh pengikut-pengikutnya yang baru, yang setia. Benda tu semua cerita tu duk ada dalam kitab-kitab yang lama, Taurat dan Injil. Dia baca dah benda tu ada. Dan dia juga tahu dalam tu ada cerita tentang tanda kenabian. Bila hari tersebut dia dah tahu dah benda tu ada, bila Nabi pusing dia nampak ada tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lengkaplah pencarian dia, maka dia pun mengisytiharkan keimanannya. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sampai dekat tu cerita kan. Baik. Kemudian dalam cerita ni habaknya ialah Salman ini dimiliki oleh Yahudi. Hak tu kita kata tadi, Salman ini dimiliki, maknanya dia ambil dan dijadikan hamba oleh Yahudi. Jadi untuk mengiktiraf ataupun menghargai keimanan dia tu, Nabi nak merdekakan dia. Nabi nak merdekakan dia, Nabi nak kena belilah daripada Yahudi tu. Berapa harga Salman ni? Dalam hadis ni menyatakan bayar dengan beberapa dirham. Tak disebut berapa tapi beberapa dirham. Kadza dirhaman. Dirham ni ialah duit yang berasaskan kepada perak. Kalau ikut dirham zaman moden ni, dia lebih kurang perak 917 kot, 3.5 gram. Kalau harga Malaysia ni dalam 20 ke 25 ringgit satu dirham. Berapa dirham Nabi beli siapa nama Salman tak tahu. Tapi bukan harga beli Salman tu bukan dekat dirham saja. Yahudi tu jual Salman harganya dirham dan tu apa? Dan Nabi kena tanam pokok kurma untuk Yahudi tu tadi. Tu dia kata tadi, dan ayyahrusa lahum nakhla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menanam, fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidah. Nabi ambil tumpuk kurma ni, Nabi tanam sendiri. Melainkan ada sepokok tu, satu pokok benih tu, Nabi tak tanam. Yang ni Umar pergi tanam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini disebutkan harga seorang manusia, jual beli hamba kan. Bila beli, berapa harga Salman? Harganya ialah dirham, dan Nabi kena tanam pokok, dan pokok tu kena berbuah untuk Salman bekerja. Dia sama macam, kalau kita kan ni dipanggil macam kos upah kan.
kos untuk menjual Salman tu. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Musa alaihi salam, dia punya mahar atau mahar, mas kahwin dia tu, hak dia nak menikah dengan anak perempuan Nabi Shu'aib alaihi salam itu, syarat dia tak nak keluar sekupang, tapi dia kena bekerja selama 8 tahun dengan Nabi Shu'aib. Mahal kalau kira gaji tu. Kalau pakai gaji minimum 900 sebulan, nak kerja 8 tahun. Kiralah berapa, hak itulah mahar anak Nabi Shu'aib. Itu contoh. Apa lagi? Adalah bentuk-bentuk macam ni. Tebusan perang Badar, kan? Bila tentera Quraisy dia perang dengan Nabi, kalah dalam perang Badar, tawanan perang itu cara dia, siapa yang masuk Islam dia dibebaskan, siapa yang tak mau Islam dia kena, kalau nak bebas dia kena tebus diri dia sendiri, ambil duit bayar berapa harga dia yang ditentukan, dia bayar, dia bebas. Yang tak ada duit, cara dia kena mengajak anak-anak orang Islam yang ada di Madinah. Dia kena ajak tu bukan free, ajak tu ada tuition fee dia, yuran belajar tu tak payah bayar, tapi sedikit kesudahannya selama 2 tahun dia ajak anak orang Islam, dia dibebaskan. Kalau tuan-tuan kira bayar yuran anak sekolah tuition apa, RM50 sebulan, kiralah selama 2 tahun. Itulah harga untuk tawanan perang Badar, menebus diri dia. Itu cara kolateral, cara timbal balik bayaran tu kan. Jadi serupa dengan Salman ini, Nabi bayar dengan bentuk menanam pokok. Dan salah satu daripada pokok tu, bila Nabi tanam tahun tu juga dia berbuah. Melainkan satu pokok tu tak ada buah. Maka Nabi SAW tanya, hak ni pasal apa tak berbuah? Umar kata, hak ni dia yang tanam, bukan Nabi tanam. Nabi cabut balik. Mana pokok tu taklah besar kan, Nabi cabut balik, Nabi tanam, maka pada musim yang tu berbuah dah. Mana hak yang bila dah berbuah sekali, itu habislah satu musim. Musim tu tak ada buah, Nabi cabut yang tu, tanam pada tahun tu juga, mana pada musim berikutnya buah, pokok yang tak berbuah tu pun berbuah. Maka itu adalah antara kelebihan dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 2 hadis lagi tentang kitab Qabih tajuk khatam ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr bin al-Waddah qala haddatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani khataman nubuwah, faqala kana fi dhahrihi bid'atun nashizah. At-Tirmidzi kata telah memberitahu kami Muhammad bin Bashar, dia berkata telah memberitahu kami Bishr bin al-Waddah, dia berkata telah memberitahu kami Abu Aqil ad-Dawraqi daripada Abi Nadrah al-Awaqi, dia berkata aku telah bertanya Abu Sa'id al-Khudri al-Awfi ini, Abu Nadrah al-Awfi ini cetakan Abu Nadrah al-Awfi, salah, hak Jawi tu salah. Dia telah bertanyakan kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an tentang khatam, cap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan dia berada di belakang baginda segumpal daging yang membonjol. Dia ada ketih yang membonjol. Ini hadis yang sama yang kita baca sebelum ni tentang yang cop Nabi itu duduk belakang. Jadi perkataannya ialah khatam. Khatam ni cop mohor, cop belakang. Khatam juga maknanya penutup, itu khatamun nabiyyin, Nabi. Satu lagi khatam, dia panggil khatim, bukan khatam. Khatim ialah cincin Nabi, cop mohor Nabi. Bila Nabi buat keluar surat, Nabi akan cop cincin dengan menggunakan cincin, dan daripada cincin tu ada dia punya cop tu. Ambil rubber stamp, cucuk, tetapkan pada surat. Itu antara
yang Nabi buat atas cadangan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar kata, ya Rasulullah, pembesar-pembesar dunia ni, negeri-negeri yang ada ni, depa bila hantar surat daripada cop depa sendiri, cop mor. Umar cadang kat Nabi tu buat. Maka Nabi pun dapatkan cincin. Nabi pakai cincin tu di sebelah kiri. Nabi cop. Dan para ulama bincang tentang cincin ni, tentang dah kita cerita bab ni. Cincin ni kalau pakai untuk cop, kata yang disandarkan kepada Imam Malik, kalau pakai untuk rasmi cop pakai belah kiri. Kalau pakai untuk perhiasan pakai belah kanan. Pasal Nabi SAW suka mulakan dengan kanan kan. Jadi kalau nak guna cincin pakai perhiasan, pakai belah tangan kanan. Dan satu lagi, Nabi SAW larang orang lelaki memakai cincin pada dua jari ini. Dua jari ini tak boleh pakai cincin bagi orang lelaki. Jari telunjuk dan jari tengah, jari hantu. Jadi jangan pakai cincin mata besar tu, pakai kat jari tengah. Itu tak ikut sunnah Nabi SAW. Nabi tak bagi. Dan lagi teruk kalau jenis pakai cincin penuh semua jari. Heran kalau tuan-tuan tengok, bukan nak kata, sebahagian kalau tengok gambar di setengah-setengah madrasah apa semua tu, syekh tarikat belah Pakistan belah manakah penuh 10 jari dengan cincin. Takkan belajar meratib, belajar zikir, tak belajar hadis Nabi. Atau kata kena belajar hadis Nabi. Nabi tak bagi pakai dua jari ni. Terus sudah pakai lah, pakai pada jari yang lain. Adapun wanita, orang perempuan dia boleh pakai penuh 10 jari. Makna tak ada larangan untuk jari wanita, mana-mana pun tak apa. Boleh lah. Baik, hadis yang terakhir. Haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ijli al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ساليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Baik, halus hadis tak mungkin halus rasa tulisan ni. Telah kata At-Tirmidzi telah memberitahu kepada kami Ahmad bin Al-Miqdam Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri, dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami oleh Hammad bin Zaid daripada Asim Al-Ahwal daripada Abdullah bin Sarjis, dia berkata aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersama-sama sekumpulan dari sahabatnya, maka aku pun berpusing di belakangnya mondar-mandir, maka dia pun mengetahui tujuanku. Lalu baginda membuka selendang belakangnya. Aku pun melihat al-khatam di atas dua bahunya seperti segenggam dikelilingnya seperti khailan, yakni sejenis lumut yang harum, semuanya bulu. Aku pun kembali menghadapnya dan aku berkata, moga-moga Allah mengampunkan engkau wahai Rasulullah. Lalu baginda berkata, dan untukmu jua. Para hadirin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mohon ampun bagimu. Jawab Abdullah, ya, dan untuk kamu sekalian. Kemudian dia membaca ayat, dan mohonlah keampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Baik, apa cerita hadis ni tuan-tuan? Hadis ni menyatakan tentang seorang lelaki iaitu Abdullah bin Sarjis. Dia Nabi tengah duduk dengan kelompok sahabat-sahabat lain, dia main pusing guna mandi belakang Nabi. Nabi tahu apa dia nak tengok benda tu kan. Nabi pun jatuhkan ridaknya, turunkan. Maka dia nampak di antara bahu, antara berikat Nabi tu, dia nampak ada segumpal dia kata berketut lah di situ, dan dia berbulu kan. Dia kata, kemudian aku pun menghadap kepada dia, menghadap kat Nabi,
Dia kata semoga Allah mengampunkan kamu, dan Nabi kata dan untuk kamu juga. Orang ramai kata Rasulullah minta ampun untuk kamu. Nak beritahunya something yang special lah. Wah, Nabi pun minta ampun untuk Abdullah ni. Abdullah kata ya, untuk aku dan untuk kamu juga. Maknanya apa? Nabi SAW bukan minta ampun untuk dirinya saja, minta ampun kepada Allah untuk dirinya saja atau untuk Abdullah bin Sarjis saja. Nabi minta ampun untuk dosa sekalian orang beriman, lelaki dan perempuan. Pasal Abdullah bin Sarjis ni dia faham. Dia kata ayat Al-Quran, dia membaca ayat Al-Quran tu, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah, istighfarlah untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk dosa orang-orang beriman lelaki, wal mu'minat, yang perempuan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, habis dah kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan khatamun nubuwah, cap mohor kenabian yang berada di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tanda istimewa yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita baca tadi antara yang menjadi sebab Salman Al-Farisi menamatkan pencarian kebenarannya bila dia dah jumpa dengan Rasul akhir zaman yang dia cari. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita ni dan berikan kepada kita kefahaman. InsyaAllah pada kuliah akan datang, kalau ada lagi rezeki kita akan bincang tajuk rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Ta'ala alam. Silakan tuan-tuan kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak bincangkan. Tak ada apa dah. Kalau tak ada apa cukup sekarang tu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.